Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung hari ini kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang kita sampai kepada ayat 159 surah An-Nisa, surah An-Nisa. Yang mana kali terakhir kita bincangkan masih lagi berkaitan dengan tajuk turunnya Isa alaihi salam. Ini ketiga insya-Allah. Kan, hadis-hadisnya banyak dan bahkan apa kita kata tajuk ni sangat penting zaman kita sekarang ni banyak orang meneka-neka tentang kiamat dan ada orang ambil tindakan drastik jual rumah dan sebagainya, lari ke hutan kerana takutkan fitnah Dajjal. Dan akhirnya kadang-kadang merugikan umat Islam sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat tadi. Bukan ada faedah pun yang dia buat, selamatkan diri sendiri macam tu. Dan yalah, pasal balik pada asal Dajjal ni tak ada, tapi dia sibuk kata ini Dajjal, ini Dajjal, assume macam-macam. So secara asasnya itu kita bincangkan lah. Terakhir kita bincangkan itu, kita ambil hadis yang berkenaan dengan apa, tajuk peperangan yang berlaku dengan Dajjal dan juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana Isa alaihissalam turun dan juga menentang mula sekali Dajjal, bunuh Dajjal, menunjukkan darah Dajjal kepada orang ramai. Kemudian kedua barulah mendoa kepada Allah Taala lepas mereka dikepung di atas sebuah bukit. Ada bukit di Syam nanti dia kata bila di atas bukit sana mereka dikepung dan mereka tersepit, makanan tak ada, sampaikan kepala lembu pun lebih mahal banding 100 dinar pada hari ini, pada zaman Nabi SAW. Jadi kita kata jadi keadaan tersebut menyebabkan kesempitan dan Isa alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah Taala untuk dimusnahkan akan Ya'juj dan Ma'juj dan dimusnahkan mereka dan dibersihkan bumi, dan kemudian disebut berkenaan dengan tajuk bagaimana umat Islam bersama-sama dengan Isa alaihissalam akan duduk diam dalam keadaan aman selama beberapa tahun. Kemudian ada kata 7 tahun dan sebagainya. Kemudian barulah dimatikan yang beriman dan tinggallah hanya orang yang kafir saja. Kemudian mereka tu dikatakan mereka bengawan, macam bengawannya keledai di jalan so kita bincang tajuk tu. Sekejap. Okey. Okey, hari tu kan dekat buku kita tu dia hilang saya lupa, saya baca daripada daripada kitab asal, lupa sebenarnya. Dalam tu disebutkan berkenaan dengan bila lepas mati orang yang beriman lalu dimatikan mereka dan dimatikan mereka dan tinggallah kumpulan yang mana kata mereka berlakunya kiamat. Kita yang kita bincang dah sekali baik. Okey, hari ini sambung. Qala al-muallif, berkata pengarang kita rahimahullah SWT rahmati mereka, itu pengarang buku Tafsir Ibnu Katsir sendiri, Tafsir Quran Azim itu Ibnu Katsir, Mufidah Ibnu Katsir.
Ismail bin Umar. Ismail bin Umar rahimahullah. Kemudian juga Syekh Ahmad Syakir rahimahullah yang meringkaskan untuk kita baca. Baik. Qala al-muallif wa rawa Muslimun. Dikatakan Muslim an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr. Wa ja'ahu rajulun faqala, dan telah datang pada beliau seorang lelaki lalu berkata, ma hadzal hadits alladhi tuhdithu bihi. Apa cerita ini yang kamu ceritakan mengenainya? Apakah cerita ini kamu cerita mengenainya? Taqulu, engkau kata, inna sa'at taqumu ila kadza wa kadza. Kiamat akan berlaku sehingga sekian-sekian. Faqala, maka berkata Abdullah bin Amr. Berkata Abdullah bin Amr kan, menjelaskan, dia kata subhanallah, masya-Allah, kata aula la ilaha illallah, ataupun dia kata la ilaha illallah, atau kalimatan nawha, ataupun kata-kata seumpamanya. Maksudnya kata-kata terkejutlah bila orang bersibuk teka-teka kiamat dia. Dia kata apa? Dia kata laqad hamamtu alla uhaddits ahadan syai'an abada. Kata Abdullah bin Amr, aku sebenarnya telah berkeinginan, telah berniat bahawa tidak akan aku ceritakan siapa sesuatu pun selama-lamanya kalau boleh. Innama qultu, aku hanyalah nak cakap, innakum satarawna, wa kalian akan melihat ba'da qalil amran azima, tak lama lagi urusan atau perkara yang besar, perkara yang besar. Yuharrikul bait, yang perkara besar tadi boleh membakarkan rumah, boleh menjadikan rumah terbakar. Dahsyatnya perkara tersebut. Wa yakun akan terjadi. Kemudian diceritalah, dia kata dia tak nak cerita kalau boleh, tapi dah orang sibuk cakap-cakap, maka dia pun cerita. Thumma qala, kemudian dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju dajjalu fi ummati, akan keluar dajjal pada umatku. Fa yamkuthu arba'ina, lalu dia akan tinggal selama 40. La adri arba'ina yawman atau arba'ina syahra atau arba'ina ama. Aku tak tahu sama ada ia adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ini kejap syak daripada rawi ni. Jadi riwayat yang sahih semua ada sebutkan 40 hari. Syak perawi. Syak dia perawi Yang syak adalah kejap. Ini syak daripada perawi, bukannya syak dari Nabi. Syak daripada perawi hadis. Abu Nadar, yes. Abu Nadar, perawi daripada Busrin. Abu Nadar. Dan perawi tu, Nabi Abu Nadar, dia yang dikatakan telah tidak ingat. Maksudnya 40 apa. Okay. Dia kata akan tinggal umat, Dajjal, akan keluar Dajjal dalam umatku, lalu dia diam, akan tinggal selama 40. Aku tak tahu 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tapi ikut pada riwayat yang datang dalam hadis-hadis yang lain, menjelaskan 40 hari. Cuma hari itu akan ada kepanjangan yang sangat luar biasa. Fa ba'athallahu Isa bin Maryam, Allah akan utuskan Isa bin Maryam. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Seolah yang paling serupa dengan dia. Nabi bayangkan rupa macam Urwah bin Mas'ud, Nabi kata. Rupa dia. Lalu dia kata, fayatlubuhu fayuhlikuhu. Lalu dia, itu Isa akan cari, akan kejar Dajjal dan binasakan dia. Tsumma yankusu nasu sab'ina sinin laisa baina itsnaini adawatu. Dia kemudian akan diam orang ramai, tinggal orang ramai 7 tahun. Tiada di antara dua orang sebarang permusuhan. Tiada di antara dua orang sebarang permusuhan. Cuma Rasulullah rihan baridatan. Dia akan memutuskan satu angin yang sejuk. Min kibali Syami, daripada arah Syam. Arah Syam Dia akan memutuskan angin daripada arah Syami, dia Syam. Asy-Syam. Dia bukan salah tulis Syam.
dia ada hamzah. Kalau Syam saja kita faham. Tapi dia ada ni. Syam. Ada hamzah. Cara mereka sebut tu Asyamu Syam. Dia baca rebutan ni Syam. Ya. Dia kata kedatangan Allah akan utuskan angin yang sejuk daripada arah Syam. Ya, Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun. Maka takkan tinggal di atas muka bumi, takkan tertinggal di atas muka bumi ni seorang pun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Dia tinggalkan, takkan tinggal di atas muka bumi seorang pun dalam hati dia sebesar darah, sebesar semut merah kecil atau sebesar habuk daripada kebaikan atau iman, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya. Hatta law kana ahadakum dakhala fi kabidi jabalin. Sehingga jika seseorang kamu masuk ke dalam kabidi jabalin, tengah-tengah sebuah gunung, dalam kawasan tengah, hati gunung, bukit atau gunung tu di buah hati, tengahlah kawasan tengah dia. Dakhalathu alaihi hatta taqbidahu. Pasti angin tersebut masuk kepadanya sehingga dia angin berkenaan mencabut nyawanya. Qala, okay. Dia kata apa Abdullah bin Amr ni, qala sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bagi Musab lagi, fa yabqa syirarun nas. Aku maka maksudnya bila dah dicabut, dimatikan semua yang beriman, maka tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang manusia yang terjahat. Fi khifatit tayr, dalam keadaan sangat ringan untuk buat kerja seperti burung, cepat kerja untuk burung. Tapi wa ahla musibah, tapi yang begitu hati mereka ataupun dia punya kelembutan mereka seperti apa? Seperti binatang buas. Bab berkenaan dengan buat jahat, laju. Tapi bab berkenaan dengan berkenaan dengan panggil apa? Berkenaan dengan perangai dan sikap. Dia punya perangai mereka macam binatang buas. Ahlam tu ada kata bukan mimpi. Ahlam tu maksud dia ukul, akal mereka seperti binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan, yang mereka tak mengetahui sebarang yang ma'ruf. Wa yankiru munkar, mereka tak mengingkari akan yang munkar. Maka lalu mereka tengah macam tu, fa yatamassalahum syaitan fa yaqulu ala tastajibun. Lalu akan menyerupa kepada mereka syaitan akan buat rupa depan mereka, lalu dia berkata ala tastajibun, kalian tak nak menyahut ke? Fa yaqul ma la ta'muruna, kau nak perintah kami apa? Fa ya'muruhum bil ibadati awsan. Lalu syaitan akan suruh mereka sembah berhala pada patung. Wa hum fi dzalika darun fi dzalika darun rizquhum darun. Dan mereka dalam keadaan itu darun, bukan darun darun. Maksud panjang dia darun, dikitar, dipusingkan akan rezeki mereka sentiasa ada rezeki. Dan juga wahasuna aishim, dan juga elok ataupun bagus atau kehidupan mereka. Tinggalkan dia sembah Allah Ta'ala, sembah berhala, dan kehidupan mereka best, bagus. Jadi Allah Ta'ala jadikan mereka ni dapat kiamat. Summa yunfakhu fi suri. Kemudian akan ditiupkan pada sangkakala. Sangkakala ni nama bagi kita tak nama sangkakala. Kalau ikan sur tu trompet. Kalau ikut terjemahan direct daripada bahasa Arab kepada Inggeris, trompet, asur trompet. Cuma zaman dulu punya trompet bukan trompet yang muzik tu, trompet kadang tanduk yang ditiup kan, gitu kan. Itu trompet zaman dulu. Trompet ni macam tu. Jadi bila disebutkan dapat dibayangkan dia ada kawasan besar di depan, kecil di belakang. Macam tu rupa dia, macam bukan tanduk. Ya. Lalu ditiupkan kepada sangkakala, nama bahasa Melayu dia sangkakala. Okey.
Lalu ditiup sangkala fala yasma'uhu ahadun illa asgha laita wa rafa'a laita. Maka tak mendengar akan bunyi sangkala tu sesiapa pun kecuali dia akan tuliskan ni. Laita ni, lita ni tepi tengkuk. Maksudnya akan pusing ke tepi tengkuk kan, ataupun dia angkat. Kita bila kita terkejut, kita akan cari-cari dengan bunyi tapi tak tahu mana, kita akan tengok kita kan tengok atas cari. Macam tu keadaan mereka. Qala baginda bersabda lagi, wa awwal man yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblihi. Dia kata dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang lelaki yang sedang melumurkan tanah liat kepada telaga untanya. Telaga unta tu dia nak bagi tanah air dekat pergi, sudah ambil tanah liat untuk tutup kawasan. Tanah liat ni kan paling rapat kan, paling rapat. Tanah rapat kat sawah lah. Itu yang dikatakan dengan tutup. Jadi dia sedang sibuk-sibuk buat kerja tu, tiba-tiba tengah-tengah tu tiba-tiba kiamat berlaku. Maka ditiupkan sangkakala dan dia tak mendengar. Qala Nabi sabda lagi fayas'aqu. Lalu dia pun pengsan, dia ataupun dia pun mati. Fayas'aqu nas, dan orang ramai pun mati. Thumma yursilullahu aw qala yanzilullahu matara. Kemudian akan mengutuskan Allah Ta'ala atau dikatakan menurunkan Allah Ta'ala satu jenis hujan. Ka'annahu tallun atau qala zillun. Maksudnya dia tal ni hujan yang perlahan. Bukan hujan lebat. Hujan yang bukan gerimis. Kita ingat kalimah dia bahasa Melayu. Hujan yang ringan dah. Hujan yang tidak berat. Okey. Qala ataupun azil. Orang turunkan hujan seolah-olah dia macam bayang. Di riwayat banyak datang kata tal tu lebih betul. Tal tu lebih betul. Hujan dia punya macam ni macam ringan-ringan. Tisian air dia tidak besar. Dan kemudian dia ataupun dikata seperti turunkan hujan seperti bayang. Fatambutu minhu ajsadun nas, lalu akan tumbuh daripadanya jasad-jasad orang ramai. Dikatakan air sudah mati dah hancur, kemudian ditiupkan lagi sangkakala. Okey. Untuk apa? Untuk tumbuh lepas itu akan tiup sangkakala untuk mereka hidup balik. Lalu fatambutu minhu ajsadun nasi, dia akan tumbuh daripadanya kerana air hujan tersebut akan jasad-jasad orang ramai. Thumma nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup daripada sangkakala itu sekali lagi sebab penghancuran datang dari yang satu lagi Az-Zumar ayat yang ke-68. Allah nyatakan thumma nufiqa fi ukhra, ditiup padanya sekali lagi fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit atau berdiri melihat memandang. Thumma yuqalu, dikatakan ayuhan nas, wahai manusia sekalian, halumu ila rabbikum, marilah kepada Tuhan kalian. Marilah bersama kepada Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan mereka didatangkan kepada Allah Ta'ala dan mereka pun dihentikan dekat situ. Pasal tentang sebut dalam surah As-Saffat 24, hentikanlah mereka dan bagi teruskan mereka berjalan. Mereka nak ditanya. Okey. Qala, berkata lagi, fadzalikal yaumul ladzi yaj'alul wildana shilba. Itulah hari yang menjadikan kanak-kanak sebagai orang tua. Okay. Beruban. Jadikan beruban. Wa dzalika yaumu yukshafu ansa. Itulah hari yang akan disingkap daripada akan betis. Kita sibuk, dah tak boleh melirik dah kaki dan cepat. Soalan Qala 42. Warahun Nasai, dikatakan dikalah dikatakan juga hadisnya oleh Imam Nasai dan tafsiri dan tafsir dia. Okey, baik. Dia kata dia kata ya. Waqifu minhum mas'ulun, terlajak tadi. Cuma yang paling dikatakan pada mereka akhriju ba'than nar, keluarkanlah akan rombongan neraka. Fa yuqalu min kam, dikata daripada berapa jumlah. Fayuqalu, dikatakan min kulli alfin, daripada setiap 1000, tis'umi'atin atau tis'atan atau tis'umi'atin, daripada setiap 1000, tis'umi'atin 900 tis'atan atau 99.
Tidak tahu tiga untuk roti semiah 999 dan juga 900. Jadi apa persen 9. Bersedia ini ratio ahli syurga jumlah ahli syurga banding ahli neraka. Bila sebagai saja jadi kumpulan manusia dikatakan kepada siapa-siapa yang sembah apa maka ikut apa dia sembah. Apa dia sembah. Okey. Kemudian dikatakan inilah hari yang menjadikan kanak-kanak akan berubah sebab mereka melihat bencana yang sangat dahsyat sampai ketakutan sampai berubah kepala. Okey. Itu surah apa? Surah Muzammil tadi yang berkenaan dengan menjadikan anak-anak sebagai orang tua, orang-orang berubah. Surah Muzammil ayat ke-17. Okey. Baik. Orang Imam Ahmad dari Imam Ahmad Al-Mujamma' bin Jariyah. Al-Mujamma' bin Jariyatin daripada Mujamma' bin Jariyah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqtulu ibnu Maryam al-Masih ad-Dajjal. Akan membunuh anak laki Maryam, itu Nabi Isa lah. Dia akan bunuh al-Masih ad-Dajjal, Masih ad-Dajjal. Di Babil Luddin, di pintu Lud. Pintu Lud atau ila janibi Lud, di sebelah Lud. Ini tempat Ini tempat. Apa nama kita kata itu? Ibabul Lud. Saya sebut dah tu, cuma tak ingat. Sebut ni. Ibabul Lud. Baulud dia kata apa negeri yang dekat daripada Baitul Maqdis. Ada kata satu tempat di Syam. Ada kata di Palestin. Jadi Baulud tempat Dia kata akan bunuh Ibnu Maryam, dia akan bunuh Al-Masih Dajjal di pintu Lud. Atau sebelah Lud kan. Wa Abdullah bin Ubay dari Abdullah bin Ubay bin Sa'labah an Abdurrahman bin Yazid daripada Abdurrahman bin Yazid an ammihi bapa saudara dia Mujamma' bin Jariyah. Mujammi' bin Jariyah an Rasulullah SAW daripada dia bersabda yaqtul ibnu Maryam dajjal bi Babilud, akan bunuh Ibnu Maryam itu Isa Dajjal di pintu Lud. Ada kata dekat Baitul Maqdis, ada kata dekat Palestin, ada kata dekat Syam tu sendiri. Rawahu Tirmidzi dekat Imam Tirmidzi. Wa qala, dia kata hadithun sahih, hadis yang sahih. Qala, berkata Tirmidzi lagi, wa fil bab, dalam bab ni, hadis ni dalam bab ni maksudnya pengertian yang sama adalah daripada Imran bin Husain, Nafi' bin Utbah, Abi Barzata, Zaifah bin Asid, Abu Hurairah, Kaisan, Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, Jabir radhiyallahu anhu, Al-Umamah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Samurah bin Jundub, Nawas bin Sam'an, Amr bin Auf, Hudzaifah bin Yaman. 15 orang radhiyallahu anhum, soal redha terhadap mereka. Kita kan ramai. Okay, tapi kat sini Katsir terangkan maksud bila apa? bila apa sebutan Imam Tirmidzi sebutkan 15 orang tu. Dia kata muradu kehendak beliau maksud beliau riwayat haula ma fihi zikr dajjal, mengenai apa yang dalamnya ada sebutan tentang dajjal, yang kata tentang Isa datang, apa tu ada dajjal. Waqatul Isa bin Maryam alaihi salam lahu, dan pembunuhan Isa bin Maryam terhadap dajjal. 15 orang sahabat Nabi. Itu tentang macam mana Isa nanti akan bunuh. Okey. Wa hadis zikr dajjal faqat kathiratun jiddah. Tapi kalau hadis yang menyebut tentang dajjal sahaja amat banyak. Wahia aktsar min antusa, dan dia lebih banyak daripada boleh dihitung. Lintisyariha, kerana bersebarnya ia,
kasrati riwayatiha, dan banyaknya riwayatnya. Fi sahih, dalam kitab-kitab sahih, adalah hadis-hadis yang sahih, wal hisan, dan hadis-hadis yang hasan, wal masani, dan juga sanad yang bersanad-sanad, hadis-hadis yang ini sanad. Wa dzalika, dan selain itu. Maksudnya banyak. Kalau kita bincang 15 orang tu, sebenarnya kita bincang berkenaan dengan tajuk, bukannya tajuk Isa bin Maryam, tapi tajuk kisah pembunuhan Isa bin Maryam kepada Dajjal. Okey. Wa muraduhu bi riwayati haula ma fihi dzikr Dajjal, dan kehendak beliau itu Imam Tirmizi tentang riwayat mereka tu 15 orang tu adalah apa yang dalam sebutan Dajjal, pembunuhan Isa bin Maryam ke atasnya. Amma ahadits dzikr Dajjal faqat wa katsirun jidda, adapun hadis-hadis yang dia menyebut tentang Dajjal saja, maka dia amat banyak. Wa ya aktsar min an tuhsa, dan lebih banyak daripada boleh dihitung. Intisyariha wa katsati riwayatiha, kerana tersebar dia, dan juga banyak riwayatnya. Kita adalah wa ghair dzalika, selain itu. Rawa Imam Ahmad dari Imam Ahmad an Hudzaifah bin Asid, daripada bin Asid Al-Ghifari. Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dia kata, asyrafa alaina Rasulullah sallallahu min ghurfatin wa nahnu natadzakaru sa'ata. Telah menjenguk kepada Nabi SAW, telah menjenguk kepada kami Nabi SAW daripada bilik. Kan kita kata kan Masjid Nabawi, dia sebelah tu bilik isteri dia. So Nabi telah intai daripada bilik isteri dia. Ya, rumah isteri dia, tengok ke dalam masjid. Dia kata wa nahnu natadzakaru, dan kami ketika itu sedang saling mengingatkan tentang as-saah, kiamat, di awal waktu kenal. Lalu Nabi pun menyampuk pada mereka dan kata faqala la taqumus sa'ata hatta taraw 10 ayatin, akan berlaku kiamat sehingga kamu lihat 10 tanda. Dan tanda besar dia lah tulu'an syamsi min maghribiha, banyaknya terbitnya matahari daripada arah baratnya. Matahari terbit di barat, bukan daripada timur. Tapi daripada barat. Kata dekat ni. Okay. Dia kata datangnya terbit matahari daripada timur, daripada barat. Tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari daripada baratnya. Itu satu. Kemudian ad-dukhan, ini tak akan berlaku kiamat kecuali lepas keberapa hari, sama terbit matahari daripada barat. Kemudian ad-dukhan, asap. Macam mana kita faham kalimah tapi tak tahu bila ke, apa yang macam yang dimaksudkan. Ad-dabah, binatang yang akan keluar bercakap-cakap depan orang ramai. Itu keluar khuruj Ma'juj, keluar Ya'juj Ma'juj. Ya. Wa nuzul Isa ibn Maryam. Ya. Wa Dajjal, dan juga turun Isa bin Maryam. Kemudian wa Dajjal. Dan wasalah khusufin, dan 3 gempa, tiga tanah runtuh. 3 tanah runtuh. Khasfun bil masyriqi, satu daripada arah timur. Khasfun bil maghribi, dan satu tanah runtuh di belah barat. Wa khasfun bi jazatil arab, dan satu penenggelaman tanah berlaku di semenanjung tanah Arab. Okey. Kita wadarun takhruju min qa'ri Adan, kemudian akan keluar api daripada dasar kawasan Aden. Aden ni selatan Yaman. Kalau kita sebut peta Yaman ni macam tu, Yaman kat bawah, letak dia kat atas, Aden tu kat sini bawah, ya. Dia port pelabuhan. Dia kata yang mana api tersebut akan keluar daripada kawasan dalam Aden, tasuku au tahsyurun nasa, yang dia akan mengheret ataupun menghimpunkan orang ramai. Tapi itu ma'hum haitsu batu, pasal dia nak gerakkan orang ramai supaya bergerak pergi ke tempat yang janjikan itu mahsyar. Jadi pergerakan tu dia kata macam yang untuk dia mula berkumpul tempat tertentu sebelum Allah Ta'ala jadikan bencana kiamat. Tapi dia akan mengejar orang. Tapi kalau dia kata dibiarkan sekaligus, matilah semua. Tapi api tersebut tabitu ma'hum haitsu batu, ia akan tidur bersama mereka pada tempat mana mereka tidur. Wa taqilu ma'hum haitsu qalu, dan ia akan bersama mereka ketika mereka
Qailullah. Tidur tengah hari ya, tidur tengah hari. Okey. Rawah Muslimun wa ahli sunan ni. Kerana hadisnya oleh Imam Muslim juga ahli sunan. Sunan tu Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Daud. Okey. Dan dia kata fahadil ahaditsu mutawatiratun. Maka hadis ini amat mutawatir. Hadis ini mutawatir an Rasulullah SAW. Mutawatir maksud dia mustahil boleh berpakat tipu. Dia kata daripada Rasulullah SAW meriwayati Abi Hurairah, Abu Hurairah, atau Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abi Umamah, Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin As, Mujammi' bin Jariyah, Abi Sarihah, Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu. Ini 9 ya, disebut 9. Disebut 9. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya. Abi Sarihah Zabun Asyid 9. Yang mana dia kata wa fiha, dan dalam hadis ini radhiyallahu anhu, wa fiha dalamnya ada petunjuk ala sifatin nuzulihi wa makani. Dia sebutkan tentang sifat penurunan Isa macam dia turun, kemudian tempat dia turun, Min annahu bi Syami, dia berada di Syam. Bal di Dimash, bahkan di Dimash, di tempat lagi di Dimash. Dalam kita panggil Damsyik kan. Okey. Inda man tasyarqiyati, ketika di sisi Nabi Isa akan turun di sebelah menara yang belah timur. Wa anna dzalika yakunu inda iqamati solat subhi, dan dia akan terjadi turun Isa ni ketika iqamat untuk solat subuh. Okey. Waqad buniyat hadhihi al-a'sar. Telah dibina menara tersebut pada zaman kita ini. Fi sanati 41 wa 700, pada tahun 140 740 lah. 740 1 dan 40 dan 700. Okey. Dibina dia kata telah dibina dia kata Ibnu Katsir pada tahun 541. Dia kata 741 satu menara li Jami' Amawi, bagi Jami' Amawi. Jami' Amawi dia kata bayda, berwarna putih. Yeah. Dia kata min hijaratil manhutatin, daripada batu yang dipahat wa iwadan al-marati hadahu dimat bi sabbi harikil masbuk mansub ila sani'in nasara. Iwadan dia kata ganti, binaan Islam buat tu gantian pada menara yang dimusnahkan dengan sebab pembakaran yang disebabkan kepada ila sani'in nasara, pada perbuatan orang Nasrani. Okey. Pada internet ni sikit Baik. Dia kata alaihim, ke atas orang Nasrani, la'inullah al-mutatabi'at. Tu la'inullah di al-mutatabi'atu ila yaumil qiyamati, ke atas mereka laknat Allah yang silih berganti sehingga hari kiamat. Wa kana aktsaru imaratiha min amwalihim, dan sebenarnya kebanyakan pembinaan makmuran pembinaan Masjid Amawi tu, Masjid Jami' Amawi tu adalah daripada harta mereka, harta orang-orang Nasrani. Waqat zunun annaha hiya allati yanzilu alaiha Isa al-Masih Isa bin Maryam. Dan dia kata kuat sangkaan bahawa ialah menara yang dia ada sekarang ni, ialah yang yang akan ialah menara yang akan turun padanya Isa alaihi salam, Isa bin Maryam alaihi salam. Faqtul khinzir, lalu dia akan bunuh babi. Wa yaksul sayd, dan kepatahkan salib. Wa yad'u al-jizyah, yakin jizyah. Fa yabqa ila al-islam, kama taqaddama fi sahihain. Okey. Dia kata maka takkan diterima Isa akan terima ada kecuali Islam, macam telah berlalu di kitab Sahihain. Either Islam atau mati. Tak ada bayaran, tak ada kekal di atas fahaman mereka selepas turunnya Isa AS. Baik.
Wa hadha ikhbaru bin Nabi. Ini adalah pemberitahuan daripada Nabi SAW. Ini pemberitahuan daripada Nabi SAW. Bidzalika dalam kali itu. Wa taqrirun dan juga perakuan. Wa tasyri'un syariatan. Wa taswi'un juga pembolehan. Lahu untuk Isa. Ala dzalika fi dzalika zaman. Untuk itu pada zaman tersebut. Sebelum Isa turun, tak boleh kita ubah hukum tadi. Tapi Nabi dah berikan clarification. Isa akan ubah. Okey. Okey. Haitsu tanzahu ila luhum. Di mana telah terlarut tanzah. Inzah telah rusak telah rusak ataupun telah tak boleh pakai akan dia punya alasan. Tanzahu inzah. Okey, sekejap ya. Jauh dia kata. Jauh. Jauh. Okey. Di mana tidak dekat dan tak boleh dekat dan dia punya alasan-alasan mereka. Wa tafi'u syubhahum, dan telah pun telah terangkat akan syubhat-syubhat mereka. Min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang tahu. Benda tu tak ada Okey. Walihadza kullihi lihadza dia kata kerana ini kulluhum yadkhuluna fi dinil islami mutaba'atan li Isa alaihi salam. Semua mereka akan masuk ke dalam agama Islam mengikuti terhadap Isa alaihi salam. Wa kana yadayhi. Okey. Okey. Wa ala yadihi, dan pada tangan Isa. Walihada qala ta'ala, kena Allah firmankan dalam ayat kita baca itu, wa min ahli kitabi illa la yu'minun nabihi qabla mautihi. Dan tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti dia akan beriman, mereka akan beriman dengan dia akan beriman dengan Isa alaihi salam sebelum kematian Isa. Wa yaumil qiyamati, dan pada hari kiamat yakunu alaihim syahida, Isa akan jadi saksi ke atas mereka. Wahadil ayati, dan ayat ini dia kata kaqauli seperti Allah Taala, wa innahu la ilmun lis-saati, ia adalah ilmu bagi kiamat. Wa quri'a, dan dibaca juga surah Zukhruf ayat 61, wa quri'a wa innahu la alamun, la alami, benar-benar dia kembali di atas, wa innahu la ilmun lis-sa'a, itu bacaan kita, tapi dibaca juga dengan wa innahu la alamun lis-saati, dengan diharkat bukan mati lam tu berbaris la alamun. Okey. Ayat maksudnya amaratun wa dalil ala tirabis saati, terhadap petanda dan juga bukti ke atas hampirnya kiamat asal. Wa dzalika li'annahu yanzilu ba'da khurujil masih ad-dajjal, bahawa Isa bin Maryam akan turun akan turun setelah mana keluarnya al-masih dajjal. Masih Dajjal akan ada idea, tapi ini yang kita kata ketika tu memang Allah sedia persiapkan dengan paling awal-awal lagi. Okey. Dan setelah keluarnya al-masih dajjal, fa'tulullahu ala yadihi, Allah akan matikan al-masih dajjal di atas tangan baginda, tangan Isa alaihi salam. Wa yab'atsullahu fi ayyamihi, Allah akan utuskan pada ketika hari-hari Isa Maryam masih hidup, Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Wa yuhlikuhum Allahu bi barakati du'ahi, Allah akan bunuh mereka, matikan mereka dengan berkat doa baginda Nabi Isa alaihi salam. Okey. Wa qala Allah Taala telah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 60, ayat 96 97. Allah Taala kan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun, dan hingga sehingga dibukakan akan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka daripada semua jalan tempat tanah tinggi mereka akan turun beramai-ramai. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekatlah akan janji yang
yang benar. Janji yang benar. Qala qauluhu ta'ala, okey. Qaul ta'ala pada firman Allah Ta'ala, wa yauma qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat dia itu Isa akan menjadi atas mereka sebagai saksi. Qala Qatadah, berkata Qatadah, yashhadu 'alaihim annahu qad ballaghahum ar-risalata min Allah. Dia akan bersaksi ke atas mereka bahawa dia itu Isa AS telah menyampaikan mereka risalah daripada Allah Ta'ala. Wa qara bi ubudiyyati lillah. Azza wa jalla, dia memperakui bahawa ubudiyah, pengabdian diri hanya milik Allah Ta'ala. Wa hadza ka qaulihi ta'ala fi akhir surah Al-Maidah. Ini seperti kata-kata firman Allah Ta'ala dalam akhir surah Al-Maidah. Wa idh qala Isa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Ingat tak ke mana berkata Allah Ta'ala kepada Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Bahawa ambillah Allah Ta'ala kata, adakah engkau wahai Isa, adakah engkau katakan kepada orang yang kau sayang, kepada manusia, ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ambillah aku untuk orang ramai. Okey. Adakah engkau katakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Sampai akhir ayat 118 Al-Aziz Al-Hakim. Ini nak fahamkan berkenaan macam mana Isa bin Maryam menjadi saksi ke atas mereka. Memang ini adalah di antara tanda kiamat yang kita tak boleh nak nafikan, dan juga bahkan benda mutawatir. Disebutkan dia adalah mutawatir daripada semua sudut. Kita kata tak boleh kita tolak ini. Dia akan jadi. Baik. Okey. Allah Ta'ala firman, sambung Sambung kita ambil. Habis juga ni. Okey. Allah Ta'ala firman, sambungan daripada kisah Isa, kita habiskan dah alhamdulillah. Tiga kelas kita dedicated untuk tajuk itu saja. Yang mana dalam sekarang macam saya katakan, banyak orang tak dapat nak pegang maksud yang dikehendaki, sebab alasan ni kerana mereka tak dapat sebab mereka ada yang sekolah tak beriman dan sokong. Sebab tu dia nakkan fizikal, sebab tu dia tukar tajuk daripada Dajjal tu manusia yang jahat kepada sistem. Tujuan dia untuk supaya orang ramai akan terkeliru dan akhirnya mereka boleh masukkan fahaman mereka ke dalam masyarakat. Baik. Ini sikit lah. Tak sedap tekak. Okay, firman Allah Ta'ala ayat 160, 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum adzaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Fabizulmin minal ladina hadu, maka dengan kezaliman daripada orang-orang yang hadu, Yahudi. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haram ke atas mereka benda-benda baik yang dahulu dihalalkan untuk mereka.
Jadi dihalalkan tapi jadi haram. Wa atadna lil kafirin minhum azaban alima, yang disediakan untuk orang kafir di kalangan mereka akan azab yang pedih. Azab yang pedih. Lakin akan tapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang kukuh dalam pengetahuan, minhum. Okey, akan tapi orang yang kukuh pengetahuan di kalangan mereka, wal mu'mina, orang beriman. Sedangkan orang-orang yang teguh iman mereka dia beriman dengan apa dia kata unzila ilaika wa ma unzila qablika, dengan apa turun kepada engkau dan apa turun selepas dari engkau, wal muqiminas salah, dan orang yang mendirikan salat, wal mu'tunaz zakat, dan orang tunaikan zakat, wal mu'minuna billahi wal akhir, juga orang beriman dengan Allah juga hari akhir, dan juga hari akhirat. Ulaika sanutihim ajran azima, mereka itulah akan kami berikan ganjaran yang besar. Ini masih lagi dalam berkaitan tajuk mereka Dah terang dulu kan. Baik. Dia kata kata Allah, yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah Ta'ala annahu bizulmi zulmi yahud, bahawa sebenarnya dengan sebab penzaliman atau perbuatan zalim orang Yahudi, bima tarkabuhu dengan apa yang mereka lakukan, minaz dzunubil azimati, dosa-dosa besar. Harrama alaihim at-tayyibat. Harrama alaihim at-tayyibat. Telah haram kata mereka benda-benda yang elok. At-tayyibat. Kana ahallaha lahum, mereka izinkan ia untuk mereka. Wa hadha tahrim qad yakunu qadariyan, dan pengharaman ni boleh jadi satu masalah ketetapan atau ketentuan, di mana Allah Taala qayyadahum li an ta'awwalu fi kitabihim wa arafu wa badalu asya'a kanat halal lahum. Allah Taala dengan maksud lain secara ketentuan di mana Allah Taala apa Allah Taala adakan untuk mereka, buatkan untuk mereka supaya mereka ni mentakwil-takwilkan dalam kitab Allah Taala. Okey, jadi Allah Taala jadikan mereka mereka ni Allah Taala jadikan mereka kerana mereka takwilkan kitab Allah Taala, harrafu badalul asya'a kanat halal lahum, yang mana ia asalnya adalah halal wa harrafu badalul asya'a kanat halal lahum, yang asalnya adalah halal untuk mereka. Berubah sampai dah sekali tidak lagi dibenarkan. Faharramuha ala anfusihim, mereka haramkan dia ke atas diri mereka sendiri. Okay. Minhum, dia kata faharramuha ala anfusihim tashdidan minhum ala anfusihim wa tathiqan wa ta'annutan. Dia kata sebagai pengerasan ke atas diri mereka, dan juga ke atas ke atas dari mereka, ke atas jiwa mereka yang dahulunya halal. Benda itu halal, asalnya halal. Gimana pengharaman makanan tadi berlaku perbuatan mereka sendiri. Asal benda itu halal. Tapi mereka sibuk ketatkan kat diri mereka, lalu jadi dan dia buat tu untuk kesempitan lah. Jadi itu maksudnya benda tu dia buat di atas qadar Allah Taala. Maka dia buat penyempitan kat diri mereka tentang perkara tersebut. Kemudian wayahtamilu, dan juga boleh dianggarkan juga, maksudnya ayyakuna syar'iyan, maksudnya Allah Taala kata berkenaan dengan yang diharam, asal haram halal diharamkan, mungkin bentuk syar'i. Bermakna yang mana annahu ta'ala harrama alaihim fit taurati wal asya'a kanat halal lahum qabla dhalika, bahawa dia Allah Taala telah haram ke atas mereka dalam Taurat benda-benda yang dahulunya halal untuk mereka sebelum itu. Kama qala Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 3, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu an nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Semua makanan asalnya adalah halal untuk Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh ibunya ke atas dirinya sebelum daripada diturunkan Taurat. Diturunkan akan Taurat. Okey. Al-Imran 3.
Waqad dia kata telah kita telah kemukakan kata-kata perbincangan. Apa di atas perkara ini? Ini berkaitan kita bincang tentang tajuk pemansuhan hukum yang dimasukkan. Asal halal jadi haram. Itu kerja Allah Ta'ala mengharamkan apa dia nak suka, dia buat. Okey. Dan dia tahu wa annal murada, dan maksud dia adalah anna jami'a min at'imati kanat halal lahum. Semua makanan asalnya adalah halal untuk mereka. Min qabl an tunzila at-Taurat, sebelum turun ke Taurat. Ala hadhihi al-ayati, ke atas pengertian ini. Okay. Dia kata maksud dia min qabl an tunzila at-Taurat, sebelum turun ke Taurat. Ma ada makanan haram Israel al nafsi, kecuali apa yang diharamkan di Israel itu Yaqub ke atas dirinya sendiri. Okey. Yang berupa diharamkan apa? Dia kata min luhumil ibili, yang berupa susu unta, daging unta, albaniha, dan juga susu unta. Dia paling suka gemar makan susu unta, minum makan daging unta, minum susu unta. Lebih dia haram kat atas diri dia sendiri. Dan maka dia bila dia buat macam tu, maka semua keturunan dia buat. Okay, jadi kat sini bila Allah Ta'ala terang punya tu, Allah Ta'ala terang kat sini pula kenapa Allah Ta'ala beri alasan kenapa dia laknat dan hukum ke sana. Kat sini pun dia bagi ke alasan. Fabidhulmin minal ladina uhadu haramna alaihim at-tayyibat wa hillat lahum bisaddihim an sabilillah. Maksud dia apa dia kata, dan dengan sebab zalimnya mereka, penzaliman orang Yahudi ni, bahawa mereka kerana mereka buat itu, mereka buat penzaliman, kami haram kata mereka punya halal untuk mereka asalnya. Asal halal kami jadikan haram, kami haram ke atas mereka. Yang punca sebab mereka sendiri yang buat. Bukan Allah Ta'ala sengaja disekat. Okay, dia kata kami haram ke atas mereka itu. Ini nama haramna alaihim dzalika. Kami hanya haramkan ke atas mereka benda itu. Li'annahum yastahiquna dzalika. Kami layak dengan itu. Bisabi baghihim, dengan sebab pelampauan mereka atau kezaliman mereka, baghihim wa tughyanihim, dan kelebihan mereka di batasan, wa mukhalafatihim rasulahum, dan penyanggahan mereka terhadap utusan Tuhan mereka. Alaihi kata waktu dia kata, dan juga percanggahan mereka berkenaan dengan tentangnya, okay? tentang Rasul Allah Ta'ala. Lepas tu dia dah dapat jawapan kenapa dia ikut Rasul. Baik. Ai saddu nasa wa saddu anfusahum. Mereka sekat orang ramai, mereka sekat juga diri mereka sendiri. Anitiba'il haqqi, daripada mengikuti kebenaran. Wa hadhihi sajiyatan lahum mutasifuna biha. Okay. Ini adalah perangai sikap biasa seorang yang Okay, dia kata mereka sekat orang ramai, sekat diri mereka daripada ikut kebenaran. Ini adalah sikap biasa bagi mereka. Okey. Sajiyah, hadis sajiyatun, ini adalah kebiasaan mereka. Kebiasaan bagi mereka. Mutasifun nabiha, mereka bersifat dengannya. Min qadimid dahri wa hadithi, daripada zaman dahulu sampailah dulu daripada zaman ataupun yang terbaru. Walihada kanu a'da ar-rusul. Dan itu mereka ni adalah musuh bagi para rasul. Wa qatalu khalqan min al-anbiya, mereka telah bunuh sekumpulan daripada para nabi. Kadzabu Isa wa Muhammadin, mereka dustakan Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak ada bagi dia. Baik. Kita wa qauli, dan Allah firmankan lagi, Allah kata sebab Allah laknat mereka itu sebab apa? Wa akhdihim riba, dan perbuatan mereka mengambil riba. Waqadnuhu anhu, sebab mereka telah dilarang daripadanya. Ai anna Allah qad nahahum anir riba, Allah telah melarang mereka daripada melakukan riba. Fatanawaluhu wa akhaluhu, mereka telah terima ia, dan mereka ambil ia, mereka ambil.
Lalu wa akhadhu. Ya. Riba tu dia ambil juga. Walaupun dari kata dia jangan buat, dia buat juga. Bahkan ada sebahagian fahaman dalam Christianity, tak apa untuk di haram untuk tak boleh untuk dia maksud dia haram kan dia buat riba tu pada orang lain, pada mereka sendiri kata haram. Itu kadang dia skip kedua lah. Step kedua dia untuk tinggalkan agama masyarakat tersebut. Okey. Dia kata wahtalu alaihi bi anwa'i min al-hiyali wa sunufi min syubah. Mereka buat hilah ke atasnya betul-betul untuk diri hilah. Dan mereka kata wasannafu wasunuf dan jenis-jenis. Jenis-jenis. Lalu mereka ni sebenarnya Allah Ta'ala telah larang mereka daripada riba. Mereka ambil riba, makan juga, dan mereka buat hilah ke atas riba tu. Dengan macam-macam jenis hilah. Ya. Wasunuf mensyubahi, dan juga berbentuk-bentuk berbagai-bagai daripada jenis daripada kesamaran-kesamaran. Wa akalu amwalan nas bil batil, mereka makan harta orang ramai dengan batil. Allah Ta'ala wa atadna lil kafirin minhum azaban alima, kami telah siapkan untuk orang kafir dengan mereka azab yang pedih. Cuma kalau Allah firman lepas pula tentang di opposite pada orang yang Yahudi yang kelaknat Allah Ta'ala tadi. Lakin rasikhuna fil ilmi minhu. Akan tapi orang yang teguh ilmu di kalangan mereka. Ai asabituna fid dini lahum. Ya, orang mereka tetap pada agama. Apa fid din lahum, agama milik mereka. Qadaman rasikhatan, jejak atau tumit yang tetap dan kukuh tak akan balik fil ilmi wal nafi, fil ilmi nafi, pada ilmu yang bermanfaat. Maka taqaddama al-kalamu ala zalika fi surati al-imran. Telah datang kata-kata sedemikian pada surah al-imran. Surah al-imran ayat ke-7. Baik. Wal mu'minin, orang beriman pula pun juga ya. Dia atas follow kepada golongan yang teguh. Dia teguh tu dia punya teguh tadi dia kata dia disusulkan. Dia ahli kitab orang yang diberikan mereka kitab dan teguh dengan ilmu ni, dan orang beriman. Ini atas kepada golongan yang teguh. Dia punya pengetahuan iman tu didahulukan. Wa khabaruhu, dan khabar ni adalah yu'minuna, dan mereka ni semua sekali beriman dengan apa turun kepada engkau, wa ma unzila min qablika, apa turun sebelum kepada engkau. Kalau benar kata Ibn Abbas, dia kata unzilat fi Abdullah bin Salam. Ayat ni turun pada Abdullah bin Salam. Wa Sa'labah bin Sa'yah. Wa Zaid bin Sa'yah, wa Asad bin Ubaid, alladzina dakhalu fil Islam, yang masuk ke Islam, wa saddaqu bima jaa bima arsalallahu bihi Muhammadan. Mereka percaya dengan apa yang turun kepada oleh Allah Taala kepada Muhammad SAW. Mereka percaya dengan apa yang datang kepada Muhammad SAW. Okey. Dan sifat mereka seterusnya adalah yang bertentangan dengan golongan satu lagi, bertentangan dengan orang yang kata bertentangan dengan Yahudi yang pada awal tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang patutnya ada pada kita, untuk supaya Quran itu jadi hidayah bagi kita. Allah Ta'ala firmankan wal muqimin as-salat, yang orang diri salat. Dia kata wa hakadha huwa fi jami'i masahifi a'immati. Ini macam inilah dia kata ia datang dalam masa-masa semua imam. Wa kadha huwa fi masafi Ubay bin Ka'ab. Macam juga pada masa Ubay bin Ka'ab. Wa dzikru Ibn Jarir bi annaha fi okey. Dan sebutan Ibn Jarir bahawa dalam masa wal muqimun as-salah. Kemukimin mukimun. Dia datang dengan lafaz jar. Bukan lafaz rafa. Sebalik pada asal sepatutnya dalam ayat tersebut tak sini saya tunjukkan. Okey. Rasikhun ni, rasikhun
datang kan, pasal Allah Ta'ala dah sebutkan apa perangai orang Yahudi kat atas tu. Allah Ta'ala sebutkan siapa di opposite mereka. Jadi Allah Ta'ala kata akan tetapi orang yang teguh dalam ilmu di kalangan mereka dan orang beriman, semua beriman dengan aku turun pada kau dan aku turun sebenarnya kau. Okay. Kemudian datang wal mukimin. Mereka wal mukimun patutnya semua masa datang mukimun. Ikut pada apa teknik kan. Apa teknik dia kalau kita jumpa depan tu rafa, belakang ni ikut dia, patut rafa jugalah. Sekarang ini rafa tu baris depan, itu baris jar atau khafat. Dari bawah tu baris dari bawah atau dari atas. Ini problem. Jadi kat sini kenapa? Dia kata kenapa jadi macam tu? Sebab bawah sebab lepas tu sifat lepas tu wal mu'tunaz zakah tu. Wal mu'tunaz zakah ni rafa balik. Waw nun bukan ya nun. Kenapa dia buat itu? Dia kata semua sekali semua ni dia kata dalam masa kata Jarir dalam masa Mas'ud wal muqimun. Qala dia kata beliau kata was sahih dan sahihnya dia kata qiraatul jami' adalah bacaan semua wal muqimin. Thumma radda ala man za'ama anna dhalika min ghalati katibi. Dan ada orang yang di mana beliau menolak, beliau Tabari jawab balik ke atas sangkaan atau dakwaan bahawa itu dia kesalahan penulis. Thumma dzakara ikhtilafun nas. Dia disebutlah percanggahan orang ramai. Dia masalah kalimah tersebut. Faqala ba'dhum huwa mansub 'ala madhi. Dia adalah diberi atas, dia kata pujian. Dia nak puji mereka, Allah Ta'ala bariskan atas. Jadi mukimin. Atau dalam keadaan mereka mendirikan salat. Kama ja'a fi qawlihi ta'ala, macam Allah firmankan surah Al-Baqarah ayat 177. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Orang yang setia dengan janji. Bila mereka berjanji, orang bersabar pada bersabar berkenaan dengan ketika kekerasan, kemudaratan, ketika kepayahan hidup dan ketika kemudaratan perang. Wahin al-ba'si dan ketika pertempuran dia kata. 177. Jadi kat sini ini boleh dalam bahasa Arab dia tak ada masalah. Boleh baca macam tu. Macam dalam syair Quran Arab macam kamu qala syekh berkata seorang penyair. Seorang penyair berkata kita baca. Kita la yab'adan qaumi alladhi hum usudul ghadati wa afatul juzari an-nazina bi kulli mu'tarakin at-tayyibuna ma'akilil azri. Kata la yab'adan qaumi alladhi hum usudul ghadati wa afatil juzuri an-nazilina bi kulli nazilina. Kalimatul nazilin. Nazilin tu yang tu yang bi kulli mu'tarakin at-tayyibuna ma'akil al-azri. Dia punya syair ni dia kata la yab'adan qaumi, janganlah yab'adan. Okey, maksud dia kata nah ini daripada zaman jahiliyah. Nama syair ni daripada Kharnaq bin Badar. Kharnaq bin Badar. Syair panjang juga. Okey, zaman jahiliyah dia telah adan qaumi alladzina hum sumul udati wa afatul juzuri. Naziluna bi kulli mu'tarikin wa tayyibuna ma'akidil uzri. Okey. So, jadi yang dia nak fahamkan di situ adalah penggunaan nazili ni. Kedudukan sepatutnya bila dah sebutkan janganlah okey, okay, mana syair ni dia kata dia ajak kaum dia untuk keselamatan dan juga penyelamatan dan disifatkan mereka dengan keberanian dan mereka ni
untuk musuh pada kedudukan racun. Okey. Okey, baik. Dia kata apa? La yab'adan qaumil ladina hum. Janganlah duduk jauh menjauhi kaumku. Dia kata yang mereka ni adalah usudul, dia kata usudul mudah wa afatil juzuri. Yang mereka ni adalah dia kata la yab'adan doa kharaja makhrajan nahi ai la yahlakanna min bu'd bermakna dhihab wal maut. Okey. Okey, dia kata maksud dia la yab'adan, janganlah binasa kaumku yang mereka ni adalah singa terhadap musuh dan juga bahaya. Dia kata wa afatun yang bahaya terhadap al-juzuri. Juzuri kejap ni, juzur. Itu pun kejap. Okey. Maksud dia janganlah binasa kaumku yang mereka ni adalah singa yang menerkam dan bahaya terhadap unta. Dia kata yang mereka ni naziri nabi kulli mu'tarakin. Mereka ni turun pada setiap peperangan. Wa tayyibuna ma'akidal azri. Yang mereka ni adalah bersifat baik. Maksud dia pemurah. Dia kata pemurah ma'akidal azri ya. Okey. Ma'akidal azri ni maksud dia apa? Mereka ni elok atau bagus pada setiap azri. Okey, kunya bidzalika an taharatihim. Okey. Mereka ni elok bagus, ma'akil azri terikat akan kain. Maksudnya mereka bersopan, tidak tak elok. Maksud dia. Ini syair dia. Cuma yang dia nak tunjuk kat sini adalah ni nazilin. Ini dalam syair biasa berlaku. Okey, ada kata baris atasnya sebab pujian. Okey, qala al-akhar berkata kumpulan lain, huwa mahfudun atfan ala qaulihi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dengan dia ataf kepada dia di bawah kerana ataf itu disusulkan kepada firman Allah dengan apa diturunkan engkau dan betul sebelum engkau mereka beriman. Yakni dan mendirikan akan solat. Yakni mereka mendirikan solat. So mereka seolah-olah dia berkata ka'annahu yaqulu bi iqamatis solat, dengan mendirikan solat. Jadi dia mereka ni mendapat kedudukan tadi dengan sebab mereka mendirikan solat. Okey. Ayat antarifuna bi wujubiha wa kitabatiha alaihim. Mereka beriktiraf kewajipan solat dan juga penulisan solat kata diri mereka. Au anal murada bil muqimin as-salat al-malaikah. Dia kata didirikan solat tu daripada malaikat. Wahai ikhtiar dia indah pilihan Ibn Jarir. Ini maksud dia mereka beriman yang apa turun pada engkau, apa dia turun pada engkau dan apa turun sebelum engkau. Dan para malaikat pula mereka mendirikan solat. Ini pendapat. Tapi pendapat ini kata Ibn Katsir agak pelik sikitlah. Agak pelik sikit. So kat situ yang kita kata sebab kalimah mukimin tu sepatutnya mukimun. Tapi benda tak ada siapa yang salah. Semua dalam masa-masa datang hafalan pun semua sekali berikan demikian. Cuma para ulama kata untuk apa? Tapi ini yang kita tahu untuk apa. Kadang-kadang syair itu bukan itu ukuran. Quran tu ukuran untuk syair. Kalau apa boleh dalam Quran, apa itu boleh untuk syair. Okey. Wa qawlu tansiman pastu wal mu'tuna zakat, dan orang yang berikan zakat. Yuhtamalu ay yakuna al murad zakatul amwal. Dan boleh dianggarkan bahawa yang dikehendaki adalah penyucian akan harta. Tapi boleh juga dianggarkan zakatun nufus, penyucian jiwa. Wa yahtamilu amrai, dan boleh dua sekali. Okey. Wallahu a'lam, tak lebih mengetahui.
wal mu'minuna bil yaumil billahi wal yaumil akhir, dan orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ayusaddiquna bi annahu la ilaha illallah, mereka mempercayai dengan kehadiran Allah. Wa bil ba'si, mereka beriman dengan kebangkitan semula, ba'dal maut, sesudah kematian. Wal jaza, dan balasan alal amal khairaha wa syarraha, baik dan buruknya. Wa qala ta'ala basu ulaika sanutihim ajran azima, itu khabar mengenai taqaddama, khabar muqaddam, sanutihim ulaika ajran azima, ganjaran yang besar, yakni al-jannah, maksudnya adalah syurga. Okey, so kita berhenti situ. Dia actually yang ayat kedua tu tentang tajuk. Maksudnya tajuk dia penamat. Yang kita baca itu penamat bagi potongan yang kita sebutkan berkenaan dengan kita kerosakan akidah ahli kitab ataupun Yahudi Nasrani, dan penjelasan berkenaan dengan sebaliknya. Kalau mereka macam ni, kita sudut satu lagi. Itu betul dia adalah sedemikian. Bukan kita ikut cara mereka. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Okay, baik. Ada soalan? Ada soalan? Okey, Ustaz kejap. Okey, soalan luar tajuk tapi tak apa. Fidyah bagi puasa orang yang tak mampu puasa, turut sakit, jika digantikan dengan duit katakanlah untuk sebulan puasa, ada yang 300 beli per 4 kita, bolehkah tak? Dia actually kena beli makanan. Beli makanan. Sebab dalam ayat tu datang it'am. Beri makan, lepas dia kata suruh beri makan. So beri makan lah, makanan lah. Jangan beli, jangan bagi duit, bagi makanan. Satu hari 600 gram. Satu hari 600 gram beras. Kalau sebulan 18 kilo lebih kurang. Atau lagi satu hari 600 gram. Jadi 600 gram beras tu. Kemudian apa? Kalau sekiranya apa? 600 gram. Kalau sebulan dalam 18 kilo. Cuma dia kata pasal sebut makanan. Sebut makanan, bukan sebut berkenaan dengan tajuk yang lain. Memang ada orang kata mungkin ustaz zaman dulu makanan boleh jual beli makanan dengan barang. Tapi sekarang kalau kita nasi goreng, mana kita beli air Coca-Cola dengan nasi goreng tu? Dia dah terasing. Cuma ialah macam saya kata, benda ni kalau kita perhatikan balik ijtihad para ulama lah kepada tajuk ni. Memang ada yang mengatakan boleh sebab alasan dia kerana benda tu gantikan makanan. Yang makanan pada zaman Nabi adalah simpanan nilai. Okay. Ada soalan lain? Macam zakat lah, zakatul fitr. Disuruh bayar dengan makanan. Jadi kita bayar dengan duit. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada ya. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Okay. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.